Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke podcast Cerita Harta Intelek, Helaian Cerita Cetusan Idea. Ini merupakan episod pertama Cerita Harta Intelek, di mana kita akan explore dunia harta intelek bersama saya Khairul dan saya Raizul. Raizul? Ya. Episod pertama? Ya, betul. Terus episod pertama, tak ada pilot, tak ada apa. Tak ada. Terus Go. kita go je Ya, terus. betul. Right. Kalau anda mencari podcast yang santai tapi penuh dengan maklumat, ini adalah podcast untuk anda. Kita akan bincangkan dan berkongsi success story yang kita daripada usahawan ataupun guest yang kita akan jemput ya. Wow, Selain itu kita akan mendengar pandangan pakar-pakar yang akan memberikan nasihat yang mungkin praktikal Errol dan juga saya mungkin ada sedikit teknikal untuk makluman semua. Dan juga yang sekarang ni kan tema Hari Harta Intelek Negara berkaitan dengan SDG. Dan SDG ni memang sangat rapat sebenarnya dengan landscape harta intelek kita. Right. Dengan itu, jomlah kita bincang Cerita Harta Intelek, Helaian Cerita Cetusan Idea. Cerita. Right, kalau kita bercerita pasal IP ni kan, okay, lupakan sekejap lah pasal IP ni. Ya. Okay, katakanlah kalau kita nak register kita punya, nak renew lesen lah katakan. Okay. Nak renew lesen kita pergi ke JPJ, contoh dia. Betul. Nak hantar surat kita pergi pejabat pos. Okey. So kalau benda-benda yang berkaitan dengan hati intelek ni, ke mana alah tuju kita nak pergi? Okey. Pada saya lah Ya. untuk maklumat semua lah sekali saya pandangan bahawa kalau bila cakap dengan IP ataupun intelek di Malaysia lah dalam konteks kita kan, tak lain tak bukan mereka kena datang ke Maipu. Tapi ini masalah juga tu. Orang cakap Maipu tu apa? Apa benda Maipu ni kan? Cuba jawab apa benda Maipu? Ini masalah kan pokok sebenarnya kita. kan. Okay. Ini masalah pokok sebenarnya. Maipu ni kalau ikut nama penuh dia lah, Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Okey. Kalau untuk Maipu ni, dia adalah agensi bawah KPDN atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Okey. So Maipu ni lah yang akan menjaga ataupun memberikan orang kata apa, pembangunan hati intelek semuanya di bawah bidang kuasa Maipu. Maipu ni kalau dia banyak memberi khidmat nasihat juga kan. Betul. Terutamanya yang berkaitan dengan masalah maknanya industri, public secara umumnya lah. Golongan perniagaan, golongan karyawan dan juga menjadi focal point tempat rujukan. Terutama kalau dari segi sektor kerajaan yang perlu dengan perjanjian-perjanjian antarabangsa lah yang berkaitan dengan harta intelek dan mungkin sedikitlah perdagangan lepas tu inilah itu tak apalah Okey. Kemudian bila kita cakap harta intelek di Maipu ni, Perbadanan Harta Intelek ni kan, yang kita dah tahulah kan dia mengawal selia dan sebagainya. Betul. Yang harta intelek ni perlu daftar Betul. kan. Dan of course lah wajib di Maipu lah kan. Ya. Macam mana pula cerita tu? Okey. Sebenarnya kan kalau untuk pendaftaran hati intelek ni kan, Raizul, dia ada dua kaedah sebenarnya. Okey. Kaedah yang pertama secara online lah, dengan dunia zaman sekarang ni kan. So memang nak tak nak, online tu tak boleh nak dibiarkan. Sesuai dengan tema SDG tadi. Less kertas, kurang kertas. Betul. Okay. So untuk online ni simple je sebenarnya. Dia pergi ke www.maipo.gov.my. So dekat situ adalah tempat untuk kita registerkan kita punya IP tu. Dan dalam waktu yang sama, ada juga sebenarnya kan orang dia tak suka sebenarnya online ni. Dia kalau boleh dia nak face to face. Mungkin nak jumpa Cik Khairul ni. Abang Insa memang tiap orang kata, tak apa Cik Khairul, saya jumpa Cik Khairul pukul 8.30 saya jumpa. Boleh datang. Macam tu kan. So sekarang ni kalau dia orang lebih prefer untuk datang secara bersemuka macam tu, ialah ada orang dia suka bertanya, dia nak jawapan on the spot. Betul. So untuk bertanya sedemikian, dia orang boleh datang kita punya HQ dekat PJ. Okey. Oleh kerana itu tuan-tuan, Cik Khairul dah panjang lebar sebut tadi. Ya. Apa kata kita tontonlah satu visual yang kami telah sediakan untuk tatapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Okey guys, kita kembali semula di podcast Cerita Harta Intelek, Helaian Cerita Cetusan Idea. Okey Karun. Ya. Kalau kita selalu dengar kan kat luar orang bercakap pasal idea, pasal inovasi, kreativiti dan sebagainya, macam hari-hari kita dengar kan. Cumanya ya semua orang bercakap semua orang bercakap benda-benda tu. Cuma yang paling crucial, yang paling penting tu bagaimana idea tu yang sebenarnya idea ni dia tak kira kecil besar. Cuma yang penting idea besar kecil tu macam mana. Kalau dia sekadar idea saja, dia habis begitu. Tapi kalau idea untuk dibawa kepada agenda lebih besar, pertama sekali dia mesti lindung idea tu. Betul, dia kena lindung hati dia kena intelek tu lindung. lah. Tak kira lah dia ni kata orang karyawan, usahawan, dermawan, dermawan tak adalah pengkaji, pensyarah universiti, guru-guru, pelajar dan macam-macam level masyarakat kita ni. Kalau dia idea tu sekadar macam idea begitu dan buat lebih kurang tak ada kan, negara kita tak akan buka ke mana lah kalau ikut kenegaraan kan. Betul. Jadi Setuju Raizal, setuju. Saya macam mana idea tu yang kita katakan boleh dilindungi tu. Macam ni lah Raizul. Macam mana? Kalau kita nak sebut pasal hati intelek ni kan, kita pecahkan dulu. Kita ikutkan kepada dia punya bidang-bidang dia lah. Okay, kita ada pattern, kita ada trademark, kita ada copyright apa semua kan. So dalam bahasa yang mudah dia, kalau kita nak bagi orang lain faham apa itu hati intelek, saya pinjam telefon ada boleh? telefon sini, ada telefon kat sini. Ada telefon. Okey. Kenapa nak telefon tu? Cerita Okey. sikit. Nak bagi sedang orang faham berkenaan hati intelek itu, kita kena gunakan benda yang digunakan hari-hari. Okay. Sebagai contoh dia, saya ambil kat sini sekarang adalah telefon lah. Okey, faham. Pertama, bila kita tengok pada telefon ni, kita tengok kepada logo dia tu lah. Ada Apple habis makan sikit tu. Ni membazir. Ini membazir. Kena makan habis ni. Okay. So, bila ada logo kat sini, ini adalah merujuk kepada trademark. Yang ini orang panggil kalau kat luar sebenarnya trademark, logo, jenama, brand, betul, label. Yes. Ini semua benda sama lah. Gambar Apple ni lah. Benda sama lah buang. Benda sama. Tak apalah, janji dia tahu kan benda tu kan. Itu untuk perkara yang pertama lah. Nombor wahid dia. Okay. Perkara yang kedua pula, design telefon ni sendiri. Design pun boleh? Design pun boleh. Okey, mantap. Bentuk dia bentuk lapan ke, bentuk macam ni boleh? Macam ni? Boleh, tak ada masalah, boleh. So untuk design tu dia boleh daftarkan bawah industrial design. Okey. So kita dah ada dua lah kat situ. Betul. Pusing ke depan pula. Tak apa tunjuk macam ni. Tak apa. Janji tak ada gambar. tak ada gambar apa-apa. Yang sensor untuk yang depan ni pula, sebenarnya bila kita dapat sentuh-sentuh kan, teknologi sentuh tu boleh diregisterkan di bawah. Macam tu boleh lindung? Simple lah. Ya, boleh. Even ada kamera kecil-kecil apa semua tu kan, itu pun boleh. Tapi nampak macam simple, tapi dia boleh di bawah pattern. Boleh, tak ada masalah. Apa kita bagi berpotensi. Yes, betul. Okay. Itu dah berapa dah? Itu berapa? Pattern. Itu untuk pattern. Ini dah 3 dah kat situ. Okey, dah 3. Katakanlah kat dalam ni ada coding apa semua. Okey, soft code. Yes. Ada juga apps kat dalam ni. So, benda tu boleh dilindungi bawah copyright. Dahsyat telefon saya ni. Betul. Baru tahu. Itu dah berapa? Dah ada 4 dah Rizul. Okey. Katakanlah satu lagi, dekat dalam handset ni sendiri ada circuit dia, motherboard apa semua tu kan. Benda tu pun boleh juga dilindungi. Itu bawah tu? Bawah integrated circuit. Mantap. Betul kan? Betul. Itu kalau kita nak katakan sebagai orang kata apa, secara mudah ni lah. Tapi itu bagi pihak saya lah. Kalau macam Raizul sendiri, macam mana nak explain dekat orang harta intelek tu macam mana? Okey, sinilah saya ni kan, orang kan datang macam-macam kan. Ada yang makcik mokcik kan. Ada yang Profesor Datuk Dr. IRSR. Betul. Ada kan. Pangkat dia panjang. Pangkat dia saya tengok bisa sekat dia beratur tu kan. Tak apa. Cuma kalau kadang paling mudah lah untuk menyantuni semua orang. Betul. Biasanya kita akan tengok dia tu senang kata dia buat apa. Contohnya kalau dia datang ke pejabat kita lah kan, saya cakap, cik sekarang ni buat apa, ataupun meniaga apa, ataupun what are you doing now. Contoh, kalau dia kata saya ni meniaga, so kita akan cuba cari apa bahan-bahan meniaga apa, kemudian kita kata contohlah meniaga kopuk leko lah. Okey, kemungkinan saya dengan ganu lah, kepuk lah, kemungkinan dia memerlukan jenama, iaitu trademark tadi.
Kalau lah membezakan, pindah apa sebenarnya ni. Kalau packaging kopok dia kan. Lalu packaging kopok dia begitu kan? Petak. Petak. Biasa kan? Tiba-tiba packaging dia luar biasa macam ni. Yang tak pernah dibuat orang di dunia ni. Betul. Ni kopok deko. Wah, mantap kan. Kemungkinan benda ni boleh dibuat dari design. Betul. Saya akan gunakan apa kata orang di sekeliling perniagaan ni lah. Kemudian kalau lah dia kata saya kata ada buat flyer buat pemasaran kan. Ada buat apa kata orang digital board ke apa tu? Promosi semua kan. Flyers, content writing dia kan. Kemudian dia punya poster digital offline semua tu boleh dengan di bawah hak cerita. Kan. Itu kalau buat cik lah. Kalau profesor doktor tu kita akan sembang lain sikit lah. Kita akan lain sikit kan. Kita akan cakap kebat lah bahasa Melayu aras tinggi contohnya kan. Jadi kita tanya juga doktor profesor IISR buat apa? Dia kata saya mengkaji ilmu alam. Mungkin dia punya paper research. Betul. Mungkin buat copyright lah kan. Kemudian mungkin dia ada cipta alat-alat yang berteknologi ya, dan dari segi kajian dia dan telah ada prototype. Kemungkinan benda tu semak dia buat design ataupun kalau ada buat impactnya solution impact kan teknologi mungkin dia boleh dipatenkan. Betul. Begitulah saya betul, kan. betul. Jadi kita akan tengok siapa, who are you, what are you doing. Macam tu menarik juga sebenarnya kan kalau difikirkan kan. Betul. Jadi cumanya kan Rezo kan. So Rezo dah cerita apa semua tadi dari keropok. Dia tangkap sebenarnya tu dia cakap pasal keropok tu. Tak ada keropok nampaknya daun dia dah tadi kan. Kering. Cumanya kan bila kita cakap pasal hati intelek ni kan, waktu bila sebenarnya kena register tu? Dia dah masuk je start business terus register ini cerita apa tau Karol. Ini cerita kan ayam ke telur dulu. Oleh kerana itu kita kena baling baling mendadu 3 kali je. Tengok mana lah. Ke mana? Sebab kita tengok. Kalau contohlah kalau kita dapat ini trademark kan usahawan kita saya ada trademark. So usahawan ni kita once berniaga dan secara konsisten dalam masa 3 bulan. Contoh kalau berniaga buka kedai seminggu sekali, itu bukan usahawan, itu part time. Jadi dia tak boleh nak daftar. Part time usahawan. Yang betul-betul ialah sebulan, 2 bulan, 3 bulan berniaga konsisten, silalah datang ke Maipo untuk daftar trademark dia. Kan. Tetapi untuk material lain copyright sebagainya, contoh copyright kan automatic protection. Betul. Once benda tu lahir di dunia, dah ada lah. Itulah harta inteleknya. Betul. Datanglah ke Maipo untuk kita menyediakan voluntary notification ataupun penyimpanan copyright sukarela. Lupa buat copyright ni. Kita ada CR2U. 30 minit siap mah. Betul. Cepat tu 30 minit. Tak payah pergi mana-mana. Saya boleh kalau lepas 30 minit kita bayar free benda tu. Wah, saya janji gitu. Betul janji ni. Itu copyright kan. Okay. Macam itulah kita akan tengok apa material harta intelek yang ada pada dia. Okey itu. Kemudian kalau patent pula. Patent ni kena kita lebih menasihatkan sebab ilmu kepatenan ni apa tu ke bahasa saya kan? Betul lah tu. Betul lah. Benda ni susah sebab dia adalah drafting dokumen patent tu adalah gabungan perundangan dan juga inovasi. Jadi benda tu bukan semua orang boleh buat. Kan? Jadi kita sangat menasihatkanlah kalau ada yang macam tu kan mengambil khidmat consultant patent yang kita kalau dalam bahasa kita adalah patent agent lah. Supaya draft dokumen tu lengkap, sempurna, tidak menyusahkan pemohon dan yang paling penting tidak menyusahkan patent examiner. Betul. Betul. Dan kita boleh masuk daftar ni, kalau boleh kita gembira masuk apa? Lulus lah. Iyalah. Kita tak nak ditolak, ada cross examination, ada query dan sebagainya. Kan? Buang masa, buang tenaga. Right. Tapi kan Raizul, sebenarnya kan kalau ikutkan zaman sekarang ni compare dengan dulu punya cerita ni lah. Rasanya pendedahan ataupun pengetahuan orang tentang hati intelek ni pun dah kira improve lah. Ini saya setuju. Kan? Betul tak? Betul, kalau kita ambil contoh. Iyalah. Contoh kes sambal lah senang cerita. Sambal nyek tu kan. Okay. Bila benda tu dah viral, bila kita tengok dekat komen, ramai yang cakap, "Oi, benda ni kena refer ke Maipo ni. Benda ni kena tanya orang Maipo ni." So, bila ramai yang sebut Maipo kat situ, pada saya lah dia menunjukkan sebenarnya Maipo
dah dikenali lah macam tu. Orang dah nampak sebenarnya ada Maipo yang bertugas kat situ sepatutnya. Betul kan? Betul. Part ni saya setuju. Sebab bukan kes sambal je. Kita ada banyak kes yang saya membaca lah di viral di media sosial tu kan. Contohnya kita ada harimau menangis. Kalau negeri saya dia panggil harimau toyak kan. Kita juga ada baru ni just 2-3 hari lepas kes ada kes tudung telekung. Design telekung tu ada satu usahawan dia berjaya. Ada orang tiru dia punya design dia semua kan. Itu. Tengok design telekung pun orang tiru juga. Inilah nak sembahyang tu rasa ya Allah. Manalah kan. Jadi oleh kerana yang itu kan, itu saya dah maklumkan di awal lah. Peranan Maipo sangat penting. Dari segi awareness, khidmat nasihat, menyebarkan pengetahuan macam kita buat sekarang ni. Kan? Dan juga kadang-kadang bila kita lihat kes-kes tu, dan yang kes kan, dia macam pedang dua mata. Satu, kita tengoklah kan, bila orang tu dah glamour, design brand dia semua, memang ada peniru ni. Follow rapat ada pula nak potong tangkona dan sebagainya. Ambil jalan mudah. Ambil jalan mudah ini kan. Tetapi another part pula kan, bila benda tu, kes tu berlaku, ia akan menjadi kita panggil apa, kata orang spark the issue yang orang ada sesuatu berlaku. Yang ini pun kita nak juga. Betul. Kan? Sebab kalau kita nak, bukan kata tak boleh harap kita, dengan segala apa yang kita buat ni kan, dan dengan adanya benda-benda ni membantu kita dalam menyebar luaskan maklumat mengenai internet dalam keadaan yang paling mudah. Saya setuju. Kerana kes-kes ni pun bagus juga. Pedang dua mata pada saya lah, pandangan saya pedang dua mata very best. Dan kita di Maipo pun senyum. Cumanya kan, dengan ada kes macam ni, kita berharap supaya yang lain tu, benda ni jadi kita panggil enabler ni ataupun pusher untuk pemilik-pemilik harta intelek lain yang belum daftar dengan Maipo datang segera sekarang ke Maipo. Yang ini kita nak. Betul. Rasanya Aizul, kita dah sampailah habis segmen kita. Okey, tapi saya baru teringat. Sebelum jangan dulu ya. Saya baru teringat tahun ni dalam Hari Harta Intelek Negara ada apa kita panggil anugerah. Fungsi anugerah ni kan. Dan kali ni saya dengar ada fantastik. Ribu-ribu, bukan ribu. Puluh ribu. Betul. Tapi kan Rizal, dan ramai tanya kalau untuk benda-benda yang melibatkan harta intelek, Hari Harta Intelek Negara ni, kita simpan untuk next segment. So lepas ni ada. Lepas ni ada. Okay, good. So dengan itu kami minta anda semua terus stay tune, kekal, teruskan mendengar podcast kami. Jangan ke mana-mana. Betul, jangan mana-mana. Jangan ke mana-mana. Hai, Assalamualaikum. Kita bertemu sekali lagi dalam podcast Perbadanan Harta Intelek Malaysia Maipo, podcast cerita harta intelek, helaian cerita cetusan idea. Anda bersama saya Akhtar Sari untuk podcast pada kali ini dalam segmen khas iaitu sambutan Hari Harta Intelek Negara 2024 ataupun HHIN 2024. Sebenarnya sejarahnya HHIN ini disambut di seluruh dunia pada setiap 26 April dan telah pun digazetkan oleh pihak kerajaan supaya Malaysia menyambutnya pada setiap 26 sebagai orang kata untuk kita mengangkat inovasi atau kita mengangkat karya-karya yang telah dihasilkan oleh anak tempatan ke satu peringkat yang lebih tinggi. Dan memang pada setiap tahun pelbagai acara dan juga pelbagai program telah diadakan sempena dengan sambutan ini, dan sebelum ini kita ada acara yang disambut seperti berkaitan dengan sukan, IP and Sport, dan juga berkaitan dengan pendidikan sebelum ini, dan sambutan yang berkaitan dengan wanita khususnya yang banyak menghasilkan inovasi. Ramainya usahawan wanita yang kreatif di negeri ini yang menjana pendapatan bukan saja untuk untuk pendapatan dan pencapaian sendiri, tetapi juga untuk pencapaian dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara, iaitu PKS sebagai satu orang kata backbone kepada ekonomi negara. Dan untuk sambutan pada kali ini, Harta Intelek Nadi Malaysia Madani telah pun dipilih sebagai tema sambutan.
dan pelbagai acara, pelbagai program turut diadakan untuk sambutan pada kali ini. Dan sambutan ini sebenarnya yang menariknya diadakan buat pertama kalinya di bangunan baru Perbadanan Harta Intelek Malaysia Maipo ataupun dipanggil sebagai Menara Maipo yang terletak di PJ Central. Kalau sebelum ni Ibu Pejabat Maipo terletak di Bangsa Kuala Lumpur, tapi bermula pada bulan Mac atau bulan April tahun lepas telah pun berpindah ke Negeri Selangor Darul Ihsan. Okey. Berbalik kepada sambutan Hari Harta Intelek Negara 2024, pelbagai acara diadakan antaranya. Ini maknanya bila saya sebut ni, acara-acara yang diadakan ini turut akan melibatkan orang ramai. Maknanya anda semua boleh menyertai setiap acara yang diadakan, boleh datang beramai-ramai bersama keluarga untuk melihat inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh rakyat tempatan, inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat tempatan. Ada pelbagai syarikat multinasional. Ada datangnya daripada pelbagai latar belakang perniagaan seperti F&B ataupun perusahaan makanan, minuman, kafe. Sebagai contoh, saya difahamkan satu syarikat Bumi Putra yang berjaya, yang logonya pun, jenamanya pun telah pun didaftarkan di Maipo, iaitu Richiamo. Atau sebenarnya sebutan yang betul adalah Richiamo. Dia kata perkataan itu atau Richiamo itu datangnya daripada Itali. Dan kita nak rasa, kalau anda nak rasa kesedapan, keenakan kopi Richiamo, datanglah ke sambutan Hari Harta Intelek Negara 2024 yang akan diadakan pada bulan April nanti. Dan selain daripada itu, ada juga pameran inovasi. Macam yang saya bagi tahu tadi pada awal tadi, iaitu pameran inovasi oleh syarikat-syarikat tempatan yang akan mempamerkan. Contoh, kalau kita ada national perusahaan kereta nasional yang sekarang kita ada model-model baru. Model baru ni, kalau kita yang ada kereta tempatan ini, yang kita boleh kata mendengar arahan daripada suara kita saja kan. Ataupun saya kata pernah juga naik kereta ni yang dia bila nak parking tu, dia tak payah pegang steering pun. Dia lepas tangan. So kereta tu akan park dengan sendirinya. Itu satu inovasi yang sangat hebat. Jadi kemungkinan akan adalah pameran kereta, motor yang futuristik, ataupun tadi saya sebut daripada industri F&B, daripada industri sukan, daripada industri retail, dan banyak lagi yang akan dipamerkan pada hari itu. Dan memang sangat-sangat digalakkan kepada pelajar khususnya untuk melihat inovasi-inovasi yang telah dihasilkan. Dan juga adanya jualan. Adalah banyak jualan. Di mana jualan yang dijual ni adalah dijual oleh peniaga-peniaga yang produk mereka telah didaftarkan di Maipo ni. Antaranya mungkin produk itu dia telah mendaftarkan jenama di Maipo, ataupun produk itu telah didaftarkan packagingnya di bawah reka bentuk perindustrian di Maipo, ataupun telah didaftarkan di bawah patent. Patent ini, bila kita sebut patent ni, bukan saja berkaitan dengan inovasi yang teknologi saja, tapi patent juga melibatkan fashion. Orang kata betul ke fashion ni boleh kita dipatentkan? Macam contoh tudung ataupun macam telekung juga boleh ada elemen patent di situ. Jadi betul ke? Nak tahu lebih lanjut, datang pada 26 April nanti untuk kita melihat inovasi yang telah dihasilkan oleh usahawan tempatan. Dan selain itu, ada juga sebenarnya satu acara yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh perekat kita, acara yang sangat-sangat ditunggu oleh inovator-inovator di Malaysia, iaitu Anugerah Harta Intelek 2024 yang diadakan bersempena dengan HSIN 2024 ini, yang mana Maipo akan memilih dan mengangkat inovator ataupun hasil inovasi daripada rakyat tempatan, yang mana kita nak memberi pengiktirafan kepada mereka. Melalui apa? Melalui hasil jualan mereka, melalui prestasi syarikat mereka, yang mana syarikat mereka telah menghasilkan harta intelek ataupun IP yang telah didaftarkan, dan bagaimana IP yang mereka miliki itu telah membawa syarikat mereka ke satu tahap yang tinggi. Produk mereka telah dibawa ke luar negara,
dan juga produk mereka itu telah orang kata menyumbang kepada pendapatan, bukan saja pendapatan kepada mereka atau pendapatan kepada negara kita sendiri. Okey, dan dia ada banyak kategori untuk anugerah harta intelek ini, merangkumi daripada peringkat sekolah, peringkat kolej, universiti dan sampai ke peringkat tertinggi organisasi yang bertaraf multinasional. Jom kita saksikan video ini. Anugerah Harta Intelek Negara 2024. Kini kembali Harta Intelek Nadhim Malaysia Madani. Terdapat 5 kategori yang dipertandingkan. Anugerah Platinum kategori Pembangunan Lestari Harta Intelek. Anugerah Teknologi Hijau kategori Teknologi Hijau. Anugerah Karya Lestari. Anugerah Milenium dan Anugerah Permata. Nantikan Anugerah Harta Intelek Negara 2024 pada 26 April 2024. Walaupun anda bukan seorang innovator, walaupun anda bukan seorang pereka cipta, tapi anda masih lagi berpeluang untuk hadir, untuk orang kata meraihkan, untuk bersama-sama memeriahkan program ataupun acara bersempena dengan Hari Harta Intelek Negara 2024 yang akan diadakan dari 25 hari bulan sehingga ke 26 hari bulan. Okey, setakat ini saja podcast kita pada kali ini, dan kita bertemu lagi dalam siri yang akan datang dalam podcast Cerita Harta Intelek, Helaian Cerita Cetusan Idea. Kita jumpa lagi.